Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, petang or malam. Okay, so first of all, minta maaf sangat sebab a little bit delay in publishing this video because a lot of things in my plate right now. So apologize from me. I hope I am still having the strength and commitment to continue this journey. Anyway, so let's get back into the topic. As per requested from this request. Okay, so yes, I'm going to fulfill your request. So let's learn and understand one of the subtopic dekat dalam bab 10 tingkatan 4 biology KSSM, cerita tentang sistem limfa. Okay, so bila bercerita tentang sistem limfa, cikgu nak awak tahu beberapa perkara. So one of the things yang awak kena tahu adalah yang pertama, sistem limfa dia berkait rapat sangat dengan sistem peredaran darah. Kaitan dari segi apa? Kaitan dari segi kalau ada sistem peredaran darah, sistem limfa ada. Or maybe kita buat a quick recall. Okay, in my previous video, awak boleh check out this video here. Kita bercerita tentang sistem peredaran pulmonary, sistemik, and then cikgu ajar awak tentang JPJ dan JBJ. So cikgu punya fokus dekat JBJ. JBJ apa benda? JBJ cerita tentang darah keluar daripada jantung, pergi ke tisu badan dan kemudian kembali semula ke jantung. Kenapa pergi ke tisu badan? Sebab dia nak hantar segala jenis nutrien, gas oksigen dan sebagainya untuk keperluan metabolism sel, untuk sel buat kerja. Okay, so semua benda tu berlaku dekat mana? Benda tu berlaku dekat kapilari darah. Okay, so daripada jantung keluar pergi ke tisu badan. Now kita close up dekat salah satu kapilari darah yang ada dekat dalam badan manusia. Okay, right. So ini adalah diagram kapilari darah manusia. Kita ada arteriole, kemudian kita ada venule. So cerita dia adalah kita fokus dulu dekat bahagian arteriole. So satu benda yang awak dah tahu adalah darah, okay, yang datang daripada jantung, tekanan darahnya sangat tinggi. Dia bertekanan tinggi. So bila bertekanan tinggi ditambah pula, okay, salur arteri itu dia sangat kecil, dia punya size ataupun diameter lumen dia, okay, membawa maksud tekanan darah kat situ sangat tinggi. Bila pergi dekat arteriole, dekat kawasan ni, apa yang berlaku adalah kawasan ni pula dia punya lubang sangat kecil. So tekanan darah yang memang asalnya sangat tinggi pergi dekat kawasan yang sempit, maka apa yang berlaku? Tekanan menjadi semakin tinggi. So disebabkan berlakunya tekanan ni, apa yang berlaku adalah terdapat beberapa komponen darah, APIP, EPL yang cikgu dah ajar in the previous video. Okay, some of the components akan meresap keluar. Okay, dia nak keluar pergi mana? Dia akan keluar pergi ke ruangan ini. Ruangan ni nama dia adalah ruangan antarasel ataupun ruangan intrasel. Cikgu, kenapa nama dia ruang intrasel ataupun ruang antarasel? Sebab antara sel, antara satu sel dengan sel yang lain terdapat ruang. Maksudnya dia tak rapat. So menyebabkan ruang-ruang tu akan dipenuhi lah. Dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh blood components yang meresap keluar tadi. So cerita dia macam ni. Dalam konsep biologi, lokasi bahan-bahan sangat penting. Membawa maksud kalau bendali tu ada dalam darah, dia dikenali sebagai darah. Kalau darah tu dia terkeluar macam tadi kan, fenomena yang berlaku dekat kawasan kapilari darah tu, dia terkeluar, dia pergi dekat ruang intrasel ataupun ruang antarasel ataupun intracellular spaces, dan nama dia pun akan bertukar. Dia tidak lagi dikenali sebagai darah, dia akan dikenali sebagai bendalir interstis atau interstitial fluid. Boleh faham sampai situ? Okay, so now mesti dah kepala awak tertanya-tanya, apa komponen yang membina bendalir tisu ni? Membawa maksud apa komponen-komponen yang terkeluar tu, yang meresap keluar dan jadi bendalir tisu? Okay, jawapan dia adalah APIP, EPL, APIBB, EPL ni yang akan terkeluar adalah semua kecuali PEP, PEP. So, diorang adalah dalam salur darah. Kenapa diorang ada dalam salur darah? Sebab mereka ini adalah molekul bersaiz besar. Bayangan dia adalah umpama diorang ni lori. Lori lawan dengan kereta. Siapa lagi besar? Mestilah lori. So lori dah memenuhi jalan raya. Yang tepi-tepi ni, diorang akan terkeluar pergi kat side-side tepi macam tu. Boleh faham?
Okay, so now kita teruskan perjalanan. Dekat dalam kapilari darah berlakunya satu proses yang sangat penting. Namanya adalah proses pertukaran bahan. So tukar bahan tu maksudnya apa cikgu? Maksudnya contoh, gas oksigen dia akan meresap masuk dalam sel. Okay, kemudian hasil daripada metabolic waste yang dihasilkan oleh sel tu, contoh macam gas karbon dioksida, dia akan meresap keluar, dia pula yang keluar. So berlakulah proses pertukaran bahan tu. Nutrien akan masuk dalam sel, kemudian urea akan dibawa keluar. So berlakulah. Sambil tu awak kena tahu, proses tu akan berlaku sepanjang kapilari darah. So katakanlah dah sampai ke hujung, okey, dah complete. Complete maksudnya dah semua bahan-bahan yang sepatutnya hantar dekat sel, kita dah hantar. Now tinggal bahan-bahan buang je, kita memang nak bawa keluar. Alright, so maksudnya dah sampai dekat venule, the other end of capillary. So bila dekat venule, kalau bahan-bahan tadi yang terkeluar tu dia tak masuk balik, maka tak cukup lah kan kita punya komposisi darah. Mana boleh macam tu? So tak boleh. So apa yang berlaku dekat venule adalah itu tadi dia dah penuh sangat dengan bahan-bahan yang dia dah nak bawa keluar. Manakala dekat bahagian bendali intestis ni, sebab kawasan dia lebih besar, bahan yang terkeluar tadi lebih banyak, betul tak? And some more ada air lagi dekat kawasan luar tu. So apa yang akan berlaku adalah kawasan dekat dalam kita punya kapilari darah ni, which is plasma darah, dia akan bersifat hypertonik terhadap bendalir intestis. Plasma darah bersifat hypertonik terhadap bendalir intestis. So, bila dah berlakunya perbezaan kepekatan bahan yang mana dekat bahagian kapilari darah hypertonik, maka ingat balik dalam bab 3 tingkatan 4 awak dah belajar, maka apa yang akan berlaku adalah bendalir intestis ni tadi mereka akan meresap masuk semula ke dalam kapilari darah sebab dia nak seimbangkan balik. Maka dekat sini alhamdulillah selepas berlakunya proses ni, maka seimbanglah balik kita punya komposisi darah, betul tak? So siapa yang akan masuk? Tadi itulah yang terkeluar tadi. Tapi rupa-rupanya bila dah sampai dekat situ, tak semua masuk. 80% ke 90% bendalir intestis dia akan kembali semula ke dalam kapilari darah. Lagi 10% diorang ikut jalan lain. Ada reason kenapa dia masuk jalan lain. Okay, so jalan lain tu adalah diorang akan masuk highway yang namanya sistem limfa. So sekarang ni maksudnya sistem tu dah ada dua. Satu sistem peredaran darah, satu lagi sistem limfa. Tapi jangan risau, diorang akan bertemu balik. Bertemu kat mana? Nanti cikgu cerita. Okay? So sekarang ni yang 80-90% tu kita dah biar.